Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi ta'arin. Amin. Kitab terjemah Jawi muka surat 15. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati au tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala fali'annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istahala aqlan lanqalaba al-mumkinu wajiban aw mustahilan wa dhalika la yuqalu. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan pemberian daripada belas ihsan Dia semata-mata masih memberikan dan meneruskan kewujudan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia dan belas ihsan Dia juga kita dapat Islam melalui Islamnya mak ayah kita. Alhamdulillah. Limpah kurnia Dia juga dengan Islam yang kita dapat ni dimudahkan kepada kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia Dia juga diberi kita keinginan dan kehendak untuk mempelajari agama Dia, untuk mengenali Dia, untuk mencintai Nabi dan Rasul yang diutus oleh Dia. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala juga dipertemukan kita dengan orang yang boleh menunjukkan kita ke jalan benar, ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala juga dengan Islam yang kita peroleh itu melayakkan kita menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Limpah kurnia Dia juga diberi kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa dapat hadir untuk solat maghrib berjemaah pada malam ni, dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada matan Ummul Barahin. Sambungan apa kita nak bicara hadirin sekalian, kita masih dalam membicarakan bab burhan. Sebab apa kita baca tadi, yang ni adalah burhan terakhir dalam membicarakan bab ketuhanan. Itulah burhan untuk menunjukkan sifat harus pada Allah Ta'ala itu adalah memang harus. Membuat ataupun meninggalkan mungkin memang harus pada Allah Ta'ala. Jadi apa bukti, apa dalil dia, jadi dia nak datangkan burhan, maksudnya kaedah penaklukan akal, dalil dengan menggunakan dua rangkai kata ayat sekurang-kurangnya yang disusun dengan format tertentu untuk menghasilkan natijah yang jitu. Tu kena hafal tu perkataan tu kan. Tak ada perkataan saya pun kena faham. Itulah maksud burhan kan. Kaedah burhan ni dia seolah-olah macam kalau kita mengaji mantik. Mantik atau hal lah. Kalau kita mengaji matematik pun sekolah kebangsaan, dia ada penaklukan matematik. Macam tu kan.
Pernah jumpa? Oh, dulu punya subjek tak ada pelajaran tu, tajuk tu. Zaman saya pun tak ada. Tapi belakang ni, sebelum di atas tajuk penakkulan matematik tu, dalam pelajaran matematik dia ada penakkulan mantik. Sekolah menengah tu, sekolah rendah tak ada matematik tu. Dia ada pelajaran tu, tajuk tu. Penakkulan. Jika X campur Y adalah 10, berapakah keberangkalian X? Tulis. Algebra tak algebra ke, tapi dia menggunakan, jadi matematik sebenarnya dia adalah penakkulan akal. Buktikan bahawasanya yang ni adalah mempunyai nilai negatif dan positif. X ialah berada antara nilai lebih besar daripada negatif 1 dan lebih kecil sama dengan 8 misalnya. Buktikan ni adalah penakkulan. Dia susun ayat pertama. Ini apa? Jika X, jika Y, jika oleh itu, tak faham dengar saya khabar kan. Pasal itu pelajaran kita belajar dalam sekolah kebangsaan. Saya lah belajar dalam ilmu matematik je pun. Cuma zaman saya tu dia tak ada subjek atas nama khas tu, tapi pelajaran tu diterima, cuma tak atas nama topik tersebut. Jadi kita belajar ni adalah ilmu yang dia diajar dari sudut matematika dia, begitu juga dari sudut sains dia. Tapi yang ni memang menggunakan kaedah daya pemikiran akal betul untuk membuktikan satu jawapan jitu, untuk menggunakan format ayat pertama, ayat kedua, kita susun untuk menghasilkan natijah. Ni nanti keputusan dia. Itulah burhan. Itu burhan. Contoh mudahlah, kalau X campur Y ialah 10. Jika X ialah 5, berapakah jika X adalah 3, berapakah Y? Buktilah. Macam tu lah kan. Jadi jika X campur Y ialah 10, dan X adalah, saya sebut apa ni, 3. Jika X 3 campur Y sama dengan 10, tentulah Y ialah 10 tolak 3. Jadi Y ialah 7. Itu penakkulan matematik lah. Cuma dia dalam bentuk pengangkaan. Yang ni dalam bentuk pernyataan fakta. Contohnya, saya nak tunjukkan burhan tu. Jika orang kafir boleh dibenarkan menggunakan kalimah Allah, maka Tuhan orang kafir adalah sama dengan Tuhan orang Islam. Betul tak betul fakta tu? Nama sama. Tentulah Tuhan orang kafir adalah Tuhan orang Islam, Tuhan yang sama. Nak sambung ayat apa tu? Macam-macam ayat boleh susun tu, nanti akan dapat keputusan yang sama nanti. Jika Tuhan orang Islam pun sama adalah Tuhan kafir, maka orang kafir dan orang Islam adalah mempunyai Tuhan yang sama. Keputusan ni nanti Tuhan orang Islam dan Tuhan orang kafir adalah sama. Sama ke? Buat sesudah pula, sudan lain pula. Tuhan orang kafir dan Tuhan orang Islam adalah tak sama. Pasal Tuhan orang kafir adalah selain pada Allah Ta'ala. Tuhan orang Islam adalah Allah. Jika Tuhan orang Islam adalah Allah, Tuhan orang kafir adalah selain pada Allah Ta'ala, maka Tuhan orang kafir tak bolehlah dipanggil Allah. Tak faham saya cakap apa? Apa ni? Lemah sangat matematik, lembab ke apa ni? Kulit lembab ke apa? Sikitlah ayat itu kan. Ni yang kita pelik ni, macam mana hakim ni tak belajar matematik, tak belajar matematik ke apa? Dia yang jadi itu, Ustaz dia dari itu ada 3 orang yang orang Islam ni yang mengaku dia kata tak ada masalah, dia kata apa semua dalam YouTube lah. Dia ni lah yang fakta yang menyebabkan hakim tu buat keputusan tu. Dia tu jadi Keputusan jadi apa kata terbukti bahawasanya boleh menggunakan kalimah Allah. Dia tak dengar saya cakap. Kenapa dia panggil orang macam tu je? Orang tu pun 2 orang DAP Melayu. Ini masalah. Bayar. Dia nak sebut, kalau kita orang awam ni pun kita kata apalah macam ni. Ni golongan intelektual kalau macam ni. Intelek kepala otak apa kan? Kita dah ya. Sepatutnya orang yang pakar bab Islam lah yang ada jadi penentu untuk membuktikan. Kalau yang bukan pakar bab Islam.
Ini saya tak cakap. Abang Din yang cakap soal. Terus Abang Din pun boleh cakap itu masuk agama. Rasa kantoi rasa dia mah. Itu guna penaklukan matematik lah tu. Patutnya bercakap dengan orang Islam, tentulah orang Islam. Orang Islam pun orang Islam mana? Orang Islam yang betul-betul yang memang nak Islam, bukan orang Islam yang kapal Islam. Sikit dengan bahasa-bahasa gitulah. Orang macam tu baru boleh buat penyataan. Orang yang memang Islam, memang bersungguh-sungguh nak Islam. Pula tu mana nak tahu orang Islam ni bersungguh-sungguh nak Islam? Kena tengoklah siapa dia. Kena tahu ciri-ciri dan kriteria dia. Kalau kita kata pakar pun mesti tahu ada kriteria untuk menunjukkan dia ada kepakaran. Yang ni pun macam mana nak menunjukkan ada kepakaran dia tentang agama? Mesti ada kriteria dia. Takkan nak sijil yang belum tentu. Berapa ramai orang sijil masih bodoh, dan berapa ramai orang tak ada sijil tapi cerdik. Sorry lah bahasa tu kasar sikit kan. Bukanlah nak membela diri awak tak ada sijil. Bukan macam tu. Nabi Muhammad tak ada sijil. Zaman sekarang banyak orang keluar-keluar ada sijil tapi tak boleh buat kerja. Anak-anak Cina kena muka ada sijil apa, tapi suruh pomen boleh, pasal bapak dia pomen, dia pun kerja dengan bapak dia 20 tahun 30 tahun. Pakar kan main. Kita ni yang sijil macam-macam, apa bala pun tak tahu. Sikitlah kasar sikitlah ayat tu nak menunjukkan apa? Ni telah terbukti, ni matiki lah ni. Ni burhan lah ni. Inilah burhan. Ya Allah. Jadi kalau orang kafir boleh menggunakan kalimah Allah, maksudnya siapa yang dipaham oleh orang Islam, siapa yang dipaham oleh orang kafir adalah sama lah. Sama ke? Bila tak sama, kalau gitu bolehlah tokong dipanggil masjid. Boleh ke masjid dipanggil tokong? Boleh lah, pasal dah sama dah sama. Kalau Tuhan sama macam tu pun boleh diberikan kepada orang kafir untuk menggunakan kata kalimah Allah. Esok tokong kita panggil masjid aja, apa payah? Ringgit por ringgit. Tanya, mula cakap tamil. Ulasan dia ada satu lagi, ulasan orang Kristian kata. Dia yang dia pernah sangat kalimah Allah ni, dia kata orang Islam dia masuk Kristian supaya dia tak ada was-was. Dia tak rasa macam dia dah buta, dia rasa macam dia ada salah juga. Dia kata sama je, Tuhan sama. Itulah tujuan dia. Dia beradik dia. Dia punya ulasan dia. Ahlan wa sahlan. Itulah tujuan dia. Jadi rasanya memang dia matlamatkan itulah supaya orang Islam ni tak rasa galat untuk keluar daripada Islam, pasal Tuhan orang Islam dengan orang Islam orang kafir sama, Tuhan ni masih Allah. Kristian pun kata Allah, Islam pun kata Allah. Okay, that's the same one. What's better with you? cuma cara ibadat yang lain. That's only the differences. So, boleh cakap putih lah, bodoh-bodoh kita kan. Itu je perbezaannya. The way we are doing ibadat, that's only the differences. We are the same one. Your God and our God is the same one. Allah. Okay. Habis, ganap orang Islam. Yang ganap ni bukan orang kafir, orang Islam yang ganap ni. Ya Allah, peliharalah kami daripada kejahatan macam ni. Inilah kata fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni macam ni lah. Sehari kita akan lihat bencana depan mata satu. Dan bencana tu tak ada bencana lain, dia bukan bencana alam tu. Bencana apa? Bencana orang Islam ni dia makin rosak agama dia, makin jatuh agama dia, makin punah agama dia, makin tak nak agama dia. Makin dia nak cari apa-apa jalan untuk menyamakan dengan orang kafir. Cari pakaian pun cara orang kafir, minuman cara orang kafir, makanan cara orang kafir, budaya cara orang kafir, Tuhan pun cara orang kafir, cara hidup orang kafir, cara berfikir orang kafir. Tambah kita belajar tauhid macam ni, memang dia orang tak teringin langsung. Tambah nak faham minum air, makan nasi, Allah yang sihatkan kita, bukan air yang sihatkan kita. Dia kata, apalah kau cerita ni, macam cerita dongeng je. Habis orang Islam dah tak ikut cara Islam lah. Inilah bencana paling besar kita. Satu, saya mengaji dulu pun Tok Guru dah sebut lama dah, kata dia apa lah. Itu yang kita buat pondok, buat madrasah. Buat apa ni? Pasal nak mengembalikan balik, nak menjaga sebagai satu benteng. Inilah benteng terakhir nak jaga agama Islam. Masuk sekolah kebangsaan. Saya buat muka macam ni lah. Saya biasa duduk sekolah kebangsaan lah. Tak maaf lah kan. Cikgu-cikgu pun ada, ustaz-ustaz sekolah kebangsaan pun ada kan. Saya pun bekas pelajar sekolah kebangsaan lah. Saya tahu apa yang diajar di sekolah kebangsaan lah. Ada kawan-kawan saya lepas sekolah kebangsaan biasa masuk pula sekolah-sekolah yang missionary punya. Saya duduk KL tau. Ada kawan-kawan saya pergi belajar Victoria, BI. Duduk KL ni, Victoria Institution ni.
popular sangat lah zaman saya kan. Dia mentu apa Victoria Institution. Saja dok angguk tu tengok macam tahu kan. Tahu kan. Dah Kuala Lumpur lama. Sebut VI ni, semua orang kenal lah VI. Zaman saya lah, zaman Lani ikut dah banyak sangat sekolah orang tak kenal kan. Buat apa? Pagi-pagi baca Bible. God sake, cakap putih. Saya duduk sekolah kebangsaan, saya pengurusi pelajar-pelajar Islam. Baca doa. Ada jugalah. Tu pun sabit sistem aja ada macam tu. Itu pun just only a ceremony only. Tapi dalam pelaksanaan sekolah tak ada. Lebih hormat pada lagu negaraku. Nak semayang apa? Jenuh. Saya kelahi dengan pihak pengurusan sekolah. Saya kalau ikut nak dilantik sebagai ketua pengawas, tapi saya banyak bangkang. Dia orang nak lantik saya pun tak jadi. Saya apa? Ni tak boleh bangkang banyak sangat. Ni banyak bangkang salah pakaian apa. Saya bertikai. Saya dalam kepiah satu sekolah, saya pakai kepiah dalam sekolah. Orang lain tak pakai kepiah, sampai kena panggil guru penolong kanan, panggil guru disiplin, panggil guru besar dia tak panggil. Dia bagi kat orang kanan dia lah kan, jumpa panggil apa ni. Kenapa saya pakai kepiah? Habis-habis kata dia, saya diarahkan pakai songkok hitam. Pakai jugalah, dah itu peraturan kan. Ada ustaz yang ditugaskan untuk jumpa saya ni, kenapa awak pakai kepiah? Saya punya pun mantiki lah. Kita dah belajar logika awal lah. Sepatutnya bukan saya ustaz soal saya yang soal ustaz. Kenapa ustaz tak pakai kepiah? Saya tak boleh, saya lawan. Nak dia kata kenapa awak pakai kepiah? Bukan ni sekolah, bukan sekolah agama. Sepatutnya saya kena tanya ustaz, kenapa ustaz tak pakai kepiah? Ustaz tak ajar agama. Diam dia. Memang dia tak boleh jawab. Pasal saya duduk dalam sistem. Tak semestinya kita duduk dalam sistem Masyitah jadi tukang sikat rambut Fir'aun. Tak jadi Fir'aun. Saya dulu kelahi tuan-tuan, jangan, mulut saya bisa. Daripada dulu saya mulut bisa. Memang orang kata saya mulut leather tak leather pun leather lah. Yang ni betul satu, saya tak takut dengan orang. Lantak lah kau nak panggil apa pun. Tapi jawab dulu dengan kita. Lagi dia beradab, lagi saya suka. Pasal apa? Lagi personal boleh bercakap dengan dia. Dia orang-orang yang tak tahulah, saya setakat pernah jumpa je dia malu Allah lah. Dia nak cerita kita bab agama. Dia nak panggil kita, menegur kita dalam bab agama. Dia tak pakai kepiah, saya pakai kepiah. Dia pakai baju kemeja, saya pakai baju Melayu, saya pakai jubah. Dia pakai seluar, saya pakai kain pelikat. Dia apa lagi yang sebut lah. Dia duduk pegang pen, saya pegang tongkat. Saya begitu, saya pegang tongkat. Mari pun dia malu Allah lah. Allah. Kami ni terpaksa panggil ustaz. Terpaksa kena panggil ya, kami ditugaskan. Saya pun tak tahu hal ustaz ni macam mana, tapi dah report macam ni, kami terpaksa panggil ustaz agak. Kita tak cakap apa lagi, dia tolong backup kita lah. Sikitlah saya sebut gitu kan. Bukan nak tunjuk kita handai pun, tak ada, tapi nak kata inilah, nak cerita macam mana, nak cerita sistem tu asal. Bila kita duduk dalam sistem-sistem macam ni, itulah. Dia semua nak kata yang memang duduk luar tu dah rosak dah, jahanam tu syukurlah. Takkan kita pun jahanam juga. Satu kaedah ni saya selalu sebut gini, walaupun pemimpin rosak, walaupun negara rosak, walaupun undang-undang rosak, kita tak boleh rosak. Kita kena jaga, kita kena bina, kita kena support, kita kena sokong, kita kena follow siapa yang boleh bawa kita jalan benar. Itu ya. Tak sepertinya pemerintah di jalan benar, dengan elok ayat tu kasar sikit lah kan. Tak sepertinya pemerintah di jalan benar. Kalau pemerintah di jalan benar, Rasulullah dah ikut dah pemerintah Makkah. Kalau kata semua pemerintah di jalan benar, Masyitah dah ikut dah Fir'aun. Dia kerja dengan Fir'aun, tukang sikat rambut anak Fir'aun, anak perempuan Fir'aun, tapi dia tak ikut Fir'aun. Dia tak kerja tukang sikat rambut, dia berhak untuk dapat gaji sikat rambut anak Fir'aun. Tapi bila dapat Tuhan, sorry lah, aku kerja minta upah jaga sikat rambut kau. Bapa kau bukan Tuhan, Tuhan aku dan Tuhan kau dengan bapa kau adalah Allah. Ta'isa Fir'aun disebut. Ini Isra Mi'raj, kita duduk bulan dia lagi. Bulan Rajab ni berhujung lah, nak masuk Syakban dah apa? Tak lagi. Tak masuk lagi. Apa nak cerita ni? Nak cerita semua tu burhan, apa tak sepertinya pemerintah di jalan betul. Tu yang betul apa? Dan mengajilah apa yang betul. Yang tu yang disuruh kita bersungguh-sungguh, disuruh kita belajar fardu ain, semua kena belajar. Dan tak boleh hanya orang kata apa,
Apa yang ada, itu adalah rezeki aku untuk aku tengok yang tu betul tak betul. Oh no. Kalau beli barang pun puas ke? Buat hati ke? Kita beli barang Shopee ke apa? Ni je lah barang aku boleh beli. Tengok ada benda tak puas hati. Komplain tak? Report tak? Bagi star tak? Berapa star? 5 star? 3 star? 1 star? Bungkusan, packaging macam mana? Barang kualiti tak kualiti? Tengok gambar besar punya kecil. Saiz pun tipu. Macam mana? Puas hati. Takkan kata takdir ni. Sabar je lah Yub. Macam tu. Woi. Kalau beli barang mau boleh komplain. Ni bukan beli barang ni. Cerita iman, cerita Islam, cerita agama lah. Oh tak boleh. Saya barang macam tu. Takkan kita tak sensitif dengan apa-apa keliling kita. Apa yang benda betul tak betul dalam agama. Pula tu kat kita pun mesti ada jati diri yang kita punya apa. Tu yang kata kalau pemerintah tak betul sekalipun, contoh dengan bahasa siapa dalam dunia yang tak betul sekalipun, kita mesti duduk jalan yang betul. Dan tak boleh kita jadi macam lembu cucuk hidung. Apa maksud lembu cucuk hidung? Apa orang cakap kita ikut aja. Tak, kita ada prinsip. Apa yang betul kita dah belajar, kita jumpa tok guru, alim ulama, kitab, panduan apa semua kita dah belajar. Dia kata dia orang pun belajar. Punya pasal lah kau nak belajar. Kau boleh tengok dan boleh nilai pelajaran yang kau orang belajar macam mana, pelajaran yang kami belajar macam mana. Memang lain, tak sama. Tak sama. Mereka diajar untuk taat, kami diajar untuk betul. Kita taat hanya pada yang betul, bukan hanya taat semata-mata taat, okey? Tak mutlak. Untuk taat pada pemerintah tak mutlak. Saja sana ke sikit. Tu semua tu kalau susun elok-elok semua tu boleh jadi susun burhan tu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 ni natijah. 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ayat natijah. 1 ayat 2, ayat 3 ni natijah dia. Astagfirullah. Saya dulu kalau duduk klien bab-bab burhan ni, dengar saya sebut apa? Saya pergi sekolah, saya tak suka pakai tie. Yang saya memang tak suka pakai tie. Tie ni tak dapat tidak disuruh pakai, bawa pakai lah. Bila saya tak pakai tie, bila kena panggil ambil nama, memang kena ambil nama. Tak pakai tie, kenapa awak tak pakai tie? Tie ini bukan pakaian kita, CEO patutnya. Bukan pakaian kita, tapi telah diwartakan. Sepatutnya diwartakan, jangan kata pakai tie. Pasal dia asal bukan pakaian orang Islam, dia asal pakaian orang kafir. Sepatutnya kita yang pakai kepiah ni, orang kafir pun suruh pakai kepiah, walaupun bukan pakaian orang kafir. Tapi bila orang Islam ni, bila itu pakaian kita, suruh orang kafir pun pakai pakaian kita. Kenapa kita boleh diajar, dipaksa untuk pakai pakaian cara orang kafir? Kenapa orang kafir tak boleh dipaksa ikut pakaian kita? Betul tak saya cakap? Dipaksa tu. Kenapa kita kena berlemah lembut untuk ikut undang-undang orang kafir? Ni cerita mantiki lah ni. Burhan lah ni. Kenapa kita orang Islam boleh lembek tekuk pergi ikut orang kafir? Kenapa pula orang kafir tak boleh lembek tekuk pergi ikut undang-undang kita? Boleh faham saya cakap? Kenapa kita bila masuk sekolah kena cukur janggut? Kenapa tak sepatutnya orang kafir masuk sekolah kau kena tutup aurat? Kenapa tak macam tu? Oh, kita masyarakat majmuk, siapa kena ikut siapa? Kita nak bina SOP atas SOP siapa? Siapa teras dia? Situ kita bicara situ. Situ nak menunjukkan kita cerdik tak cerdik, reti tak reti, faham tak faham, burhan kita betul tak betul. Itu yang istilahnya hatu burhanakum. Bawa main burhan, susun satu-satu ayat fakta kau. Kan? Ni kalau kita belajar mahkamah, memang kalau kita belajar ilmu mantik, nanti ilmu burhan-burhan ni, kalau kelahi mahkamah belum tentu. Peguam tu memang dia belajar peguam, belum tentu dia akan menang dalam pembicaraan, belum tentu. Belum tentu dia menang. Kawan-kawan saya pun ada yang biasa masuk mahkamah, dia bukan peguam pun, sampai peguam tak boleh nak buat apa kat dia. Pasal dia pandai bercakap. Dia pun tak pernah dapat latihan bercakap, tapi dia reti agama. Dia tahu apa sepatutnya dia kena bercakap. Bila orang salahkan dia persoal balik, orang tu tak boleh cakap apa, diam. Kalau misalnya ada SOP penuh, tutup pagar. Habis itu orang semayang di luar pagar. Sah tak sah tu satu hal kan. Apa sebenarnya nak SOP ni? Sebenarnya tak nak bagi orang semayang jemaah ke? Apa benda sebenarnya? Penjarakan sosial. Kenapa kat masjid ada penjarakan sosial? Dalam bas tak ada penjarakan sosial. Jawab.
Kita nak jawab soalan je, itu je. Bukan nak petikai apa-apa. Tolong menjawab, kami muskil, itu je. Oh, adakah dengan sebab dapat duit kewangan macam ni boleh kena tak ada penjarakan sosial? Dalam bas apa, mana ada face mask apa semua tak pakai, ya, berlaku bau, belagakan bau, elak je, bukan ada apa-apa. Tapi dalam masjid, pakai masjid tu, ambil tu, tak ada, bawa balik, sejadah tak ada, balik pula. Macam tu je. Sikit, saya nak cerita apa ni? Burhan. Yang ni yang dia orang tak lalu nak jawab ni. Tak lalu nak jawab apa? Buat undang-undang. Jangan cakap banyak, jangan bertikai. 10,000 denda. Tangkap, menghasut. Ya Allah. Atas kita punya pelajaran, kita berhala ni. Kenapa Allah Ta'ala harus buat benda mungkin bukan wajib? Tu. Pelajaran kita dah belajar. Memang Allah Ta'ala bukan wajib. Untuk buat makhluk, atas nama buat makhluk, tak ada satu pun pada Allah Ta'ala wajib. Pasal apa? Apa pasal nak wajib atas dia? Apa mestinya, apa perlunya dia nak buat makhluk? Dia tak dasar kita belajar bab akidah. Allah bukan wajib atas dia buat makhluk. Sebelum dia buat makhluk, dia memang tak berhajat apa-apa. Pasal dia dah warning. Istighna an kulli ma siwahu. Pasal dia ilah. Ilah ni tak hajat apa pun pada makhluk dia. Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'hu. Memang dia ada, tak ada siapa pun bersama dengan dia. Wa huwal ana kama alaihi kan. Macam mana sekarang ni, macam mana dia dulu, macam itulah dia sekarang ni. Tak ada sikit perubahan berlaku pada dia. Bukan makhluk merubahkan dia, tapi makhluk ni adalah asar daripada, natijah daripada perbuatan dia. Itu dasar akidah tu. Dan di atas dasar itulah kita nak setiap hari ini nak mentauhid Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Allah. Nak Allah apa? Nak sedangkan Allah nak takbir aku. Walaupun nampak kita ada satu part yang kita boleh masuk, seolah-olah kita masuk dalam takbir, kita buat sabab-musabab, rupa saja, pada rupa saja atas jalan sabab. Tapi sebenarnya yang ni yang balik pada la ilaha illallah. Apa dia? Allah yang fa'il hakiki. Dia fa'alun lima yurid. Oh, besar bahasan dia, ada pelajaran dia. Nak matang pelajaran tu satu hal dengan ilmu. Lepas tu nak praktikal pula, macam mana sentiasa jadi ahli tauhid, hidup dalam tauhid, mati dalam tauhid. Ni kita punya kewajipan belajar. Pula tu nak tauhid pula dalam masa yang sama tepat dengan syariat. Betul macam mana yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Format tu diajar oleh ahli ulama, tutup guru pada kita. Allah. Jadi asal terjemah ni, ada pun bukti tentang berbuat perkara mungkin. Maksud mungkin ni makhluk lah, membuat mungkin, membuat makhluk. Allah dia nak buat semua makhluk ni. Bukti nak menunjukkan bahawasanya nak buat makhluk satu, ataupun meninggalkannya apa? Meninggalkan berbuat perkara yang mungkin tu. Fi'lu mumkinin aw tarkihi. Buat benda mungkin atau tinggalkan. Fi'lu mumkinin ataupun tarku fi'il aw tarku, bukan tarhi, silap baca tu selalu. Fi'lu mumkinin aw tarku, tinggalkan buat benda mungkin, ataupun tarku fi'li mumkin. Bukti kata dia harus pada Allah Ta'ala macam ni cara berfikir dia, macam ni. Bali annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan, kerana kata dia jikalau wajib ke atas Allah Ta'ala sesuatu daripadanya pada akal. Kalau berdasarkan kaedah metodologi berfikir, kalau Allah Ta'ala wajib buat sesuatu, maksudnya ada sesuatu yang mengkerah dia, sesuatu yang memaksa dia. There is some power, there is a power that force him to do something. Bunyi yang putih gitu lah kan. Is there somebody else who can force Allah Ta'ala to do something or don't make something? What the hell is boleh kan? Nonsense, ridiculous. How can it be like that? Bunyi yang putih saya takat itu saya pandai lah cakap kan. Apa nak sebut ni, nak tinggi-tinggi tak ada lah. Buat SPM tu pun tak ada lah sampai dapat A plus, tak ada lah. Boleh lah gitu-gitu bodoh-bodoh, bagi buat hiasan cakap je, tak ada apa benda pun. Tapi nak kata reti juga lah cakap orang putih yes no right tu kan. Jikalau wajib atau taklah sesuatu daripadanya, daripada buat mungkin ni pada akal,
Ataupun satu lagi mustahil. Mustahil Allah Ta'ala nak buat kiamat. Mustahil Allah Ta'ala nak buat malaikat. Mustahil. Selagi atas nama mungkin, mana ada istilah mustahil daripada Allah Ta'ala. Cuma di atas pelajaran kita belajar, apa dia? Perkara yang nama harus ni setiap yang nama mungkin. Dobit di situ. Adapun bab wajibat dan mustahilat, benda-benda yang memang mustahil akal, yang ni bukan ta'aluk bab fi'il lah. Ada bab kita dah bicara lepas. Pasal kita bicara ni, kita bukan nak bicara bahas apa dia fi'lu mungkin, apa dia tarku mungkin, apa dia mungkin, apa dia wajib, apa dia harus, apa dia mustahil. Kita bukan bicara bab tu, kita bicara burhan. Satu belajar ni dia ada step dia, level A, level B, level C, D, atau step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti ada level dia, satu. Makin belajar walaupun kitab yang sama, tapi level dia makin tinggi. Macam orang main chess lah, beginner cara ni, macam ni, nombor 2, nombor 3, ada step-step, walaupun main chess yang sama, tapi tengok profesional main macam mana, budak-budak main macam mana. Itu saya sebut chess. Lama kat kitab baca Mantap Umur Ibrahim, tengok siapa baca. Kalau baca budak-budak macam terjemah, baca ialah re hafal ialah. Itu budak-budak mentah. Kita belajar ni, belajar nak ke arah profesional tu pun ada profesional, baru asas nak faham burhan je. Jadi kata dia, kalau orang Ta'ala wajib buat sesuatu pada akal ataupun mustahil atas orang Ta'ala nak buat sesuatu yang benda-benda yang nama mungkin ni, apa jadi? Kata dia, nescaya bertukarlah yang mungkin menjadi wajib. Satu, kalau kata nisbah benda tu jadi wajib, ataupun bertukarlah menjadi mustahil kalau benda itu mustahil. Sedangkan benda yang harus tetap harus. Atas nama makhluk tetap makhluk. Makhluk ni harus orang Ta'ala nak buat atau tak buat, tetap makhluk adalah harus, tak akan berubah. Hatta kalau kata makhluk, asalnya Allah Ta'ala nak buat makhluk tu harus. Bila Allah Ta'ala nak buat, adakah wajib Allah Ta'ala buat makhluk? Bila makhluk tu dah dibuat, tidak, tetap status dia harus adalah harus. Bila harus Allah Ta'ala buat, maksudnya hak dia fa'adul lima yurid, yakhluqullahu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala dia boleh cipta apa dia nak buat dan dia boleh pilih. Makanalah humul khiyarah. Makhluk yang tak ada khiyarah, ada khiyar kita nak pilih ikut kita, nak ubah mengikut kita punya kehendak, tak ada. Kalau ada kehendak kita pun nampak kehendak kita, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tak ada apa, kehendak kita pun sebenarnya adalah datang daripada kehendak Allah Ta'ala. Itu yang ada pelajaran khas untuk bicara bab tauhid macam tu. Jadi atas bicaranya, kalaulah ada perkara yang wajib atas Allah Ta'ala, nescaya yang mungkin akan jadi wajib. Kalau ada benda yang jadi mustahil, tentulah benda yang mungkin akan jadi mustahil. Sedangkan ma'alaihi wajib, tak ada satu pun atas nisbah Allah Ta'ala, nisbah nak buat mungkin. Tak ada satu pun wajib pada Allah Ta'ala. Pasal macam mana nak kata wajib? Siapa nak paksa Allah Ta'ala atas nama wajib? Siapa nak mewajibkan Allah Ta'ala? Siapa nak melazimkan Allah Ta'ala? Siapa nak memestikan Allah Ta'ala buat sesuatu? Tak ada. Cuma atas nisbah kita belajar detail dalam bab ni, khasnya bila berkaitan kita faham Allah ni kamil. Antara sifat kamalat dia tak mungkir janji. Dia hantar pula Nabi Rasul mengukuhkan memang inilah ciri dia, sifat dia dalam bab ketuhanan. Dan dia janji pula buat begini-begini. Dia takluk pula dengan bab-bab hukum akal. Kerana dia akan balas macam ni, pasti macam ni. Tak akan berlaku di sebaliknya macam ni. Dia ada benda yang asal mungkin, asalnya memang harus Allah Ta'ala nak buat ataupun nak tinggal. Tapi bila dia berkaitan dalam bab kamalat Allah Ta'ala bila dia dah janji, memungkiri janji adalah satu perkara yang aib dalam bab ketuhanan. Dan kata bab ketuhanan, bab makhluk pun memungkiri janji adalah benda yang aib. Maka dia ada istilah, dia bukan benda wajib akli yang zati, tapi dia wajib akli li ghairih. Wajib akli kerana pasal lain. Pasal apa? Di atas kesempurnaan Allah Ta'ala yang lazim daripada janji dia itu akan menyebabkan ternafi sifat kesempurnaan dia sebagai Tuhan. Apabila dia dah janji, dia tak akan mungkiri. Itu pun prinsip tu, bab ketuhanan tu. Atas nak buat memang harus, tapi bila dia ada ta'liq, ada kait sesuatu yang kalau melanggar kait itu, dia akan istilahnya membatalkan ciri-ciri ketuhanan dari sudut aib. Maksudnya apa? Tak menunjukkan tak sempurnanya dia. Antaranya mungkir janji dia, sedangkan sifat dia tak mungkir janji.
Dan dia janji pula dengan datang Nabi Rasul, dengan kalam dia sendiri, janji dia sendiri, dia takkan mungkir. Tu ada istilah, benda tu asal harus, tapi dia jadi wajib akli yang li ghairi. Dia bukan wajib akli zati, kerana nisbah Allah Ta'ala nak buat makhluk, tak ada satu pun yang zati wajib. Tak ada. Kalau tak istilah zati wajib pun, usuli wajib. Maksudnya wajib usuli, maksudnya memang asal-asal dia wajib. Tak ada. Allah Ta'ala kalau dia buat makhluk di atas faktor janji itu di atas dia nak menyempurnakan sifat ketuhanan dia, yang dia tak menyalahi janji. Dia nak sempurnakan janji dia di atas kesempurnaan dia, tu je. Itu dipanggil wajib akli li ghairi, wajib akli aridi, tu istilah. Ini sebuah pelajaran nanti dah atas kita bicara burhan. Ini ialah kalau atas nimbah burhan. Begitu juga kalau ada benda-benda yang mustahil. Bila benda mustahil, Allah Ta'ala takkan langgar benda mustahil yang telah dijanji, yang dia memang memustahilkan berlaku perkara itu. Misalnya Nabi Muhammad SAW penutup segala Nabi. Ada mungkin ke ada Nabi Melayu selepas Nabi Muhammad? Tak mungkin. Bukan Allah Ta'ala kuasa ke boleh buat juga seorang Nabi? Bukan masalah kuasa tak kuasa, tapi bila dah janji penutup Nabi Rasul, takkan ada dah ada Nabi selepas Nabi kita Muhammad SAW yang Nabi ni baru diterima wahyu melalui Jibril. Takkan berlaku sama sekali. Allah Ta'ala tak kuasa ke? Kita bukan cerita masalah kuasa, kita duk cerita masalah yang ni bukan perbuatan Allah Ta'ala, menyalahi janji, menyalahi prinsip dia sebagai ketuhanan yang dia dah janji. Yang ni peraturan alam yang dicipta, dia datangkan Nabi pula, yang ni pula dia berikan sokongan dan bukti menunjukkan ni memang benar-benar Rasul dan utusan dia, dengan diberikan mukjizat dan berbagai perkara. Takkan ada Nabi lah selepas Nabi kita Muhammad SAW, walaupun apa cara, habis-habis mengiktikadkan ada Nabi selepas Muhammad. Ni apa cerita? Jadi apa tu? Yang tu benda mustahil akli aridi, ataupun mustahil akli yang li ghairi. Dengan sebab Allah Ta'ala dah janji, dia takkan mungkir janji itu. Jadi benda yang mustahil pun Allah Ta'ala dia takkan mungkir. Apa yang dia telah mustahilkan, perkara yang dia wajib, yang dia nak janjikan, dia akan laksanakan pun, dia tak akan mungkiri. Untuk dia akan menafikan perkara wajib mesti yang lazim yang dia telah janjikan, dia tak akan mungkir janji dia sama sekali. Itu ada prinsip lain. Memang ada pendetailan belajar situ. Yang tu yang kita nak kena belajar daripada satu stage nak faham dalam kehidupan kita ni, supaya kita, yang itulah prinsipnya, ada akidah kita kepada Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Jadi kita duk taat ni, jaga iman ni, jaga Allah, protect iman kita, protect agama Islam, tansurullah, tansur din Allah, jaga agama Allah Ta'ala, jamin Allah Ta'ala akan beri pertolongan kat kita. Apa dasar dia ni? Pegang atas janji, jamin. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Nak cerita apa ni? Cerita janji Allah Ta'ala. Janji Allah Ta'ala. Kewajipan kita pegang dengan janji. Kewajipan kita belajar kenal janji, kenali Allah Ta'ala. Janji siapa lagi kita pegang? Janji dengan makhluk ke janji dengan Allah Ta'ala? Jaminan siapa lagi kita pegang? Jaminan insurans kerajaan ke? Itu. Jaminan insurans daripada makhluk ke? Jaminan daripada Allah Ta'ala sendiri. Allah yang menjamin. Ini yang kita nak belajar iman ni. Lalu di atas kita faham yang ni wajib pada Allah Ta'ala, wajib yang aridi, yang mendatang. Takkan Allah Ta'ala menyalahi janji dia. Kita pegang sungguh-sungguh. Cuma adakah kita berpegang sungguh-sungguh? Adakah yakin sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala? Ataupun yakin dengan makhluk kuat lagi, yakin dengan makan minum kuat lagi, yakin dengan pekerjaan kita kuat lagi, yakin dengan apa janji Allah Ta'ala tu? Macam tak ada apa-apa je. Tak ada yakin pun sedikit dengan sunnah Nabi, tak ada yakin pun dengan apa-apa yang Allah Ta'ala isyarat. Yang ni adalah menunjukkan kejayaan kita untuk successful kita dalam kehidupan. Tak ada berpegang pun, tak ada hati pun, tak ada perasaan pun, tak ada sedikit pun mirip, kecenderungan apa yang sebut, ada kecenderungan ke arah apa yang Allah Ta'ala perintah. Bahkan duk tengok, duk lawan aja daripada perintah Allah Ta'ala. Ini masalah ni. Ni juga ada krisis iman ni, ada krisis Islam ni, krisis keyakinan pada Allah Ta'ala ni.
Itu yang kita kena keluar daripada krisis tu. Itu yang kita belajar kalau jumpa dengan guru yang faham akidah ni, insya-Allah kita dalam peliharaan apa yang sepatutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ni nak kita suruh jaga sangat ni, jaga agama ni, besar dia jaga akidah. Pegangan kita dengan terhadap apa yang diajar, ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tutup guru kita ni, apa dia yang kita kena pegang. Kita nak pretend atas apa? Dasar kita apa? Teras kita apa? Usul kita apa? Matlamat kita apa? Misi kita apa? Visi kita apa? Tak faham, taubat, kena pergi mengaji. Tak ada jalan lain. Dan mengaji, pergi cari orang yang memang ahli untuk faham dan tunjuk ajar kita. Ni kita punya misi, ni kita punya visi, ni kita punya dasar, usul yang kita kena pegang. Orang lain punya masalah kat dia. Rasulullah kalau kata, andai kata dia ambil pot juga dengan siapa keliling dia, oh tak selesai misi dia. Dan para sahabat boleh berjaya, Rasulullah boleh berjaya pasal apa? Pasal dia tahu, faham sungguh-sungguh apa maksud hidup dia, misi, visi dia. Dia tahu apa sepatutnya dia kena berpegang tu, tang mana arah tuju dia, matlamat hidup dia, apa dia nak cari sebenarnya dalam kehidupan. Satu, fardu ain belajar. Nah, siapa miss belajar tu, wajib taubat. Islam wajib taubat. Tak ada jalan lain nak balik pada jalan agama ni melainkan taubat, pergi ngaji balik dengan ahli dia untuk dapat perjalanan yang betul. No other ways. Mudahkan kita tu faham dengan kita dengan pelajaran-pelajaran agama ni, reti besar sekali dalam bab akidah, baru kita akan tahu apa misi dan visi kita, dan memang kita akan hidup mati kita di atas nak menegakkan apa yang sepatutnya kita kena tegakkan tanpa ada syak dan ragu sikit pun pada Allah Ta'ala, walaupun tangan kosong. Rasulullah, siapa ada nak tolong dia? Itu yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni. Allah Ta'ala matikan orang-orang yang tengok atas jalan asbab. Orang ni istilahnya menjadi sabab pembela Rasulullah. Isteri dia Sayyidatina Khadijah meninggal, wafat. Pak menakan dia Abi Talib, macam mana? Meninggal, mati kan? Macam mana? Siapa lagi Rasulullah nak pegang? Nak ajar tu lah. Itu Rasulullah dengan proses. Tu yang antara ibrah yang nak ambil pada Isra' Mi'raj. Macam-macam perkara, tapi atas kita bicara akidah nak menunjukkan apa? Memang tempat pergantungan besar kita Allah, 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 Allah. Satu, kita bila jumpa dengan guru yang memang faham dalam bab ni, tak nanti 13 tahun baru kenal Allah Ta'ala. Awal-awal ajar Allah Ta'ala siap. Ni kita package, first package, la ilaha illallah. Ni faham dulu. Tak ada pelajaran lain lebih penting untuk faham dalam agama ni melainkan la ilaha illallah. Ni faham tu dulu. Macam mana nak kursus la ilaha illallah? Mai, Ramadan mai sini. Saya doa ilah banyak kali lah. Memang yang kita duk baca macam ni, tapi Ramadan memang medan dia. Nak ajar kita macam-macam perkara. Kadang benda simple aja, tapi bila kita tak pernah dapat camp latihan yang sepatutnya, kita tak tahu cara sebenarnya. Tambah pula kita tak pernah pun dapat latihan, tak pernah dilatih, tak pernah, dan bukan terlatih pun. Terlatih apa? Ilmu pun tak ada. Macam mana nak hidup dengan betul punya akidah? Kalau belajar pun kena belajar hanya itulah, nyambi-nyambi sambil-sambil makan kopok, sambil makan kacang, belajar dengar YouTube, dengar live ni. Bukan seriously kita menghadap betul apa sepatutnya kita belajar. Saya sebut tu pasal saya belajar serius. Saya dah mengajar dah, jumpa guru betul, pergi India, habis seriously menghadap. Walaupun pergi belajar Urdu, sepatah Arab apa, sepatah haram apa tak tahu Urdu, tak kerti apa pun, 1, 2, 3 pun tak tahu kan. Yang tahu nyanyi ek saper zindagi ek saper, ngaji punya ek Allah Ta'ala ni ek tayi, sana boleh siap bagi cerita dengan cerita Urdu. Prinsip wahdaniyah ni apa tu? Bab sifat ek tayi khas Allah Ta'ala, boleh sebut Urdu. Saya pergi belajar tu memang seriously nak belajar ilmu tauhid. Allahu Akbar. Itu yang belajar pula memang dapat latihan yang tak pernah dapat latihan tempat lain. Itu yang nak kongsi sikit apa yang dah dapat tu, dengan sama-sama duduk tempat yang sama, sama-sama untuk latih, guna kan. Sebab saya punya pengalaman pernah lalu ambil
kongsi, buat, cuba nak latih. Saya pun tak tahu mana. Tapi dengan ramai-ramai ni, isyarat Nabi SAW, al-mu'min qawiyyun bi akhihi. Orang beriman ni dia akan kuat dengan saudara dia. Siapa yang seperjuangan dia, sematlamatnya dia, satu misi dan visi, dia kuat. Rasulullah satu hal, tapi antara sebab jadi kuat siapa? Ada sahabat keliling dia. Kalau Nabi Isa ada siapa? Ada hawariyun di keliling dia. Nabi Isa bila ditanya, qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Kami ini penolong Allah Taala. Apa yang kamu buat, itulah kerja kami. Jangan takut. Jadi ada Nabi Isa ada hawariyun dia, Nabi Muhammad ada ashab Nabi SAW, para sahabat. Kita ni nak jadi atba', orang yang betul-betul nak ikut macam mana perjalanan para sahabat, para tabi'in. Disebab Nabi Isa ni hawariyun dia, kita belajar daripada Tok Guru nak jadi orang yang hawari, kalau nak guna bahasa tu. Bahkan ni orang nak jadi macam mana iman para sahabat, faham prinsip-prinsip kita dalam berakidah, hidup mati kita untuk Allah Ta'ala Rasul. Mudah-mudahan kita bukan cakap saja ni, memang nak buat, memang nak bagi dapat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu, dengan kita belajar faham ni, siapa faham, Allah Ta'ala lapangkan dada dia, dia akan seronok semua kalau boleh. Dia akan gunakan kehidupan dia untuk mencari redha Allah Ta'ala, cari jalan untuk dapat pelajaran yang sepatutnya dia kena dapat. Orang yang tak suka ni, dengar ni lagi sempit dada dia, lagi dia benci, lagi dia tak suka. Memang macam tu. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, Allah Ta'ala akan lapang dada dia untuk Islam. Siapa yang memang tak suka, wa man yurid an yudillahu, siapa yang memang dia ni sesat, tak cari jalan sesat, memang benci sungguh jalan kebenaran ni, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah Ta'ala jadikan dada dia dayiqan, sempit, sesak, ka'annahu yas'adu fi sama, sesak, nak menapas pun tak boleh. Macam naik langit tinggi, macam kekurangan oksigen. Dengar cerita Islam je semua sesak nafas. Buka pondok tak bayar iuran, semua Islam, nak ulatkan Islam, nak makan apa, yang ni haram, ni haram, ni haram, semua tak boleh. Takkan nak makan nasi dengan air sejuk je. Dia dengar macam tu, sempit dada dia. Ni apa ni, Islam ni terlalu syadid, ekstrim sangat. Ya, orang yang dengar faham betul-betul macam mana, alhamdulillah, inilah kehidupan kami, inilah kami nak capai. Kami bukan nak, kami nak Allah Ta'ala dan Rasul, kami nak redha Allah dan Rasul. Lapang dia dengar, tak ada masalah pun. Allahumma hadina. Baik, sikitlah cadangan ke sana. Jadi asal kita bicara kaedah akliyah yang nisbah dia sebut ni mudah je. Cuma atas kita sebut disiplin burhan, nak memahamkan bagaimana untuk menyusun dua fakta. Apa dia? Kalau Allah Ta'ala wajib buat benda mungkin, kalau Allah Ta'ala mustahil buat benda mungkin. Ada dua ayat tu. Kalau dia buat benda wajib buat benda mungkin, nescaya benda mungkin bertukar jadi wajib. Kalau dia mustahil buat benda mungkin, tentu benda-benda mustahil, benda mungkin akan jadi mustahil. Ada benda yang mustahil ke Allah Ta'ala nak buat pada benda mungkin ni? Ada satu benda yang wajib ke Allah Ta'ala nak buat mungkin ni? Mustahil itu tak terima dengan akal. Kalau gitu, apa keputusan dia? Harus Allah Ta'ala nak buat benda mungkin, dan juga harus Allah Ta'ala untuk tak buat benda mungkin. Itu usul akidah. Bila yang keluar pada usul tu yang ada sebut apa dia? Dia benda yang arid, yang mendatang. Di atas nak menunjukkan kamalat Allah Ta'ala. Apa dia? Benda yang berkaitan dengan janji. Allah Ta'ala dia tak menyalahi janji. Itu antara sifat kamalat dia. Dan dia janji pula bukan dia saja berjanji. Memang daripada dia berjanji, dengan kalam dia berjanji, kalam nafsi dia, kalam lafzi dia. Datang pula Nabi Rasul, janji atas janji. Dia pun benar. Allah sadaqallahu wa rasuluh. Allah benar, Rasul benar. Jadi bila benar ni tak akan menyalahi apa yang dia sebut, apa yang dia nyata, apa yang dia janji, baik janji azab ataupun janji nikmat. Maka dengan itu wajib berpegang di atas janji dia. Yang tu yang dia jadi asalnya benda tu harus, tapi jadi wajib li ghairi, wajib akli li ghairi. Kalau benda tu memang dimustahilkan untuk berlaku, dia jadi mustahil tak? Mustahil li ghairi, ataupun dipanggil wajib aridi ataupun mustahil aridi. Ada pelajaran di situ. Kita baca matan saja. Itu dia kata bila pula nak ngaji? Itu punya masalah kau.
Yang tu yang ngaji pondok. Habis satu kitab baca, satu kitab baca, satu kitab. Siapa? Oh. Macam mana makan nasi tak pernah jemu, macam itulah mengaji sepatutnya yang tak ada perasaan jemu. Dan tak pernah ada perasaan aku dah cukup dah makan. Ada ke orang macam tu? Bodoh siapa macam tu. Tak ada akal. Patutnya macam mana? Dia mesti ada planning. Macam mana? Hari-hari dia makan nasi je. Sekali-sekali nak tak makan biryani ke? Pergi carilah biryani. Ngaji pun selalu duduk dengar hak ni. Kita tukar sikit selera, panggil tok guru mana? Maulana, Syekh ke? Maulana betul-betul lah, jangan Maulana kan. Panggil Habib ke, bagi satu hari buat daurah macam mana? Kita dengar tengok, wih, dia selain guru lain style sikit. Rupanya dia penekanan dia tang ni. Lain orang lain style. Ada cara dia masing-masing, tak sama. Panggil tok guru belah petani ke, boleh masuk tak boleh masuk tu satu hal. Tak ada pun ambil dalam Malaysia ni. Panggil Ustaz, panggil baba mana yang ada, yang betul-betul baba lah, bukan baba. Tak faham tak, main bahasa sikit. Panggil, duduk sini 3 hari kemah, Mukelah sini, kampung sini, duduk ngaji, menghadap betul-betul, tengok apa dia curah, ambil apa yang tak pernah saya sebut, orang lain sebut, apa benda yang mahal, motera dia beri. Lepas tu apa amalan nak bawa, macam mana nak praktik pula, untuk apa strategi kita, apa nak susun, macam mana nak bina pula, apa tindakan kita. Macam-macam tu. Banyak lagi kerja kita sebagai orang Islam. Allah. Cuma besar dia apa? Ngaji lu. Tak mengaji tak faham, jadi lembu cucuk hidung. Tak ada apa-apa wawasan. Apa kaedah dia nanti? Sabar je lah yuk. Apa sikit? Sabar je lah yuk. Bini orang buat lari pun cobaan. Sabar je lah yuk. Rumah terbakar pun sabar je lah yuk. Ada macam tu. Sikitlah sekali lalu gitu. Lepas baca tu selesai. Lepas tajuk kita ke depan, kita nak beralih pula daripada bicara bab ketuhanan, bicara bab nubuat, bab kerasulan. Yang ni pun bab besar. Dia benda yang memang ada usul yang kena mengaji. Faham bab ni, baru selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Situ dululah. Ada soal? Ya. Yeah. Macam mana? Lepas tu? Ya, antara benda yang salah tu. Macam tu, kalau nak syarah panjang tu kan. Dan soalan kata, orang kafir ni bila ayat Quran yang sebut, yang ni selalu orang sebut ayat Quran tu kan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir ni siapa yang menciptakan langit bumi ini, mereka pasti akan jawab yang mencipta ni sebenarnya Allah. Macam-macam tafsir tu. Tapi nak kata apa, orang kafir ni nisbah sebenarnya dia akan menjawab siapa sebenarnya yang menciptakan langit bumi. Disebut Allah tu, nanti yang saya sebut panjang kalau sebut tafsir, saya sebutkan bahasa pendek lah. Disebut oleh ulama, orang kafir jawab Allah tu dengan dia mengenal bahawasanya mestilah yang menjadikan alam ni, mestilah Allah yang nama khas, Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, yang memang dia Tuhan, bukan hanya pada sangkaan kita Tuhan, yang betul-betul Tuhan, dia ni lah yang boleh mencipta langit dan bumi. Itulah maksud Allah tu. Maksudnya dia orang pun faham, bukan tokong, bodoh lah tokong buat langit bumi dia. Dia orang pun buat tokong, dia orang pun buat patung. Siapa yang memang pegang dengan patung tu memang bodoh di atas bodoh, di atas bodoh, bodoh. Cukup bahasa mudah ya. Kita pun kalau kelahi yang kafir tu nanti dia bercakap kata dia, kita bukan sembah ini patung lah bodoh. Dia kan cakap itu. Maksudnya dia cerdik juga lah. Patung ni letak depan aja, kita sembah itu Tuhan betul punya. Okey, jadi antara yang tak betul tu apa? Siapa yang ajar engkau sembah Tuhan betul dengan letak Tuhan yang tak betul ni sebagai yang ni satu bahan untuk letak di depan dengan masa yang sama, duk itikad sembah Tuhan yang betul. Siapa yang ajar dengan kaedah ibadat macam ni? Yang tu antara yang salah. Jadi sekali lalu macam itulah. Jadi walaupun disebut tu Allah, cuma atas isyarat kata ulama tafsir, maksud dijawab Allah tu apa? Memang akal manusia yang waras ni, kalau ditanya lah siapa sebenarnya cipta langit dan bumi, semua orang akan mengiktiraf sebenarnya yang mencipta langit bumi ni mesti yang memang sebenar-benarnya Tuhan, yang memang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang memang dia tak hajat pada satu, semua makhluk mesti berhajat pada dia. Inilah ilah, nama dia dengan common noun, dengan proper noun, nama khas dia Allah. Dia akan jawab tu
Itulah sebagai ulama tafsir hurai Allah tu. Allah tu dengan mana? Dia orang kenal memang mesti Tuhan ni sebenar-benar Tuhan. Bukan Tuhan yang pada sangkaan makhluk ini adalah Tuhan, tapi Tuhan yang memang sebenar-benar Tuhan. Itulah yang menjadikan langit dan bumi. Itulah maksud dia kata, siapa jadi langit bumi? Allah. Jadi bila yang tu orang kenal, tapi apa jalan kau nak kenal Tuhan sebenar ni? Dia tak ikut melalui apa yang diajar oleh Nabi dan Rasul. Yang tu punca sesat. Engkau siapa Nabi kau? Siapa ajar engkau mengenal Tuhan? Tuhan macam mana engkau sembah? Sendiri. Sendiri. Dia kenal Tuhan macam mana? Dia kenal Tuhan memang ada Tuhan, tapi Tuhan yang dia reka cara ibadat Tuhan. Tak betul. Kita memang iktiraf Allah, tapi yang mengajar kita cara nak ke Allah dengan segala kaifiat mesti melalui utusan Tuhan. Itu yang kena la ilaha illallah. Satu lagi proses, Muhammadur Rasulullah, mesti dengan lalu kerasulan. Tak akan betul apa-apa pahaman ketuhanan tanpa melalui kerasulan. Pasal yang menyebabkan betul pahaman ketuhanan mesti ada Rasul yang jadi utusan Tuhan. Betul dia memang utusan Tuhan. Dialah memaklum dan mengajar kita macam mana nak berhubung dengan Tuhan. Baru betul. Dan dia pula dah betul. Macam mana boleh sampai kat kita? Pastikan perjalanan dia adalah betul. Bila dapat perjalanan betul, walaupun Nabi itu betul, tapi sampai kat kita sewil, itu yang jadi macam-macam lah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Sebab saya jawab tu, saya jawab dah sekali lalu. Tak nak kata dia jawab tu Allah tu, maksudnya mereka mengenal sungguh. Bahkan kalau dengan akal waras, rasa saya tak akan ada orang yang bodoh mengatakan bahawasanya yang sepatutnya bodoh itu boleh jadi Tuhan. Bodoh sangatlah sampai cakap macam tu kan. Kalau kata orang sembah Tok Kong, mungkin tanya, ini Tok Kong cipta langit bumi lah. Habis-habis dia tak layan. Dia tak kata nak jawab, habis-habis dia tak layan. Kalau dia di atas kebodohan dia kata, ini Tok Kong lah buat langit bumi. Apa you punya bodoh, you buat ini Tok Kong. Kalah hujah dia. Lu jangan banyak cakap lah. Jangan fikirlah, lu tak mau percaya aku punya Tuhan punya pasal lah. Itu memang bodoh lah. Kalau dia cerdik sikit kata macam mana? Ini Tuhan lah, bukan ini betul punya mah. Dia cerdik sikit lah. Tapi macam apa pasal lu ikut ini punya cara, itu pakai colok-colok. Contoh lah kan. Siapa ajar ni? Sendiri. Kita punya Datuk Meleng, moyang sudah pakai itu macam siapa yang ajar ini macam? Wah pun tak tahu mah. Okay. Jadi dia punya Tuhan, wah tak tahu. Sajalah saya sebut gitu. Kedah kita macam mana? Kita ulama ajar satu. Jelas sejelas-jelasnya. Dah lah lampu spotlight lagi. Tak nampak juga. Tu yang duduk dengan cara yang lebih sempurna, beradab betul-betul, dapat latihan betul-betul. Pasal memang bab ni lah paling susah kali dalam kehidupan, bab akidah. Kalau akidah mudah, tak payah hantar Nabi Rasul, semua orang dapat iman. Sahabat yang duduk beromoi dengan Rasulullah pun ada yang boleh terpaling. Dah lama hidup Rasulullah, main berlaku Isra' Mi'raj macam mana? Aku ingat agak-agak Nabi Muhammad ni dulu macam tak betul, macam tak betul. Dia tak betul sungguh kata dia. Pasal Isra' Mi'raj je pasal. Tu antara Isra' Mi'raj tu pasal tu lah. Antaranya menapis. Siapa yang betul-betul dengan Allah Ta'ala dan Rasul, siapa yang masih ada keraguan dengan Rasulullah. Yang kita panjang-panjang sikit lah sebut itu. Itu yang Sayyidina Abu Bakar bila Rasulullah balik dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu, antaranya Abu Lahab lah, Abu Jahal kan, jumpa Rasulullah nampak macam ada, dia memikir apa benda ni, macam mana nak cerita pada kaum dia apa yang telah berlaku pada dia. Pak Menakan itu dapat jam, dia tanya, Rasulullah cerita, baru cerita daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja. Dan ni malam ni juga sebelum subuh kau balik. Ya. Benar ni kau cakap macam ni. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Naklah aku dengar cerita kat kau apa yang Muhammad cerita kat aku sebentar ni. Kata apa dia? Percaya engkau lagi kat Muhammad ni? Kata dia, kalau dulu aku ingat dia gila, ni memang gila betul. Dengar. Dia kata malam tadi, kata dia, waktu bahasa kita lah bahasa Isyak lah kan, dia pergi daripada sini pergi Palestin, Masjidil Aqsa,
Dan sebelum subuh dia balik. Sampai sini sebelum subuh. Kau percaya tak? China Abu Bakar macam mana? Bukan sebarang orang weh. Siapa dia? Kalau Muhammad, siapa yang cerita ni? Muhammad. Betul Muhammad yang cerita? Betul. Kalau Muhammad yang cerita ni lebih pada ni aku percaya. Tu nak dapat iman macam tu memang kuat tu. Kan? Jadi nak cerita apa? Pegang dia dengan Rasulullah tu macam-macam pengajaran apa macam tu pun dia ada disiplin nak ambil. Dia tak seumumnya. Dia kata ada satu pembahasan nak ambil faham disiplin macam mana ulama dah ajar pasal fitnah dalam bab-bab ilmu akidah ni besar sangat. Allah Ta'ala pelihara kita. Lain kalau ada. Ya. Ya. Memang kalau kita belajar bab hadis ada Rasulullah cegah gunakan perkataan lau. Fa innal lau kata dia taftahu amal syaitan. Lau ni boleh membuka amalan syaitan. Bagus soalan tu. Tu lau macam mana? Itu kalau yang dalam kes yang Rasulullah sebut tu berlaku satu perkara, berlaku pula tragedi, kalau aku tak ikut tu tentu tak jadi apa-apa kat aku. Lau tu buka amalan syaitan. Istilahnya membuka pintu tak menerima suratan takdir. Lau macam tu amalan syaitan. Adapun lau kaedah burhan ni, jangan kata kita, Allah pun gunakan dalam Quran berapa banyak dalam Quran lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Jadi yang Nabi kata lau tu macam mana? Lau yang boleh membawa kepada ragu pada Allah Ta'ala. Kalau lau yang kita belajar ni semua lau ni, laula akhartani, banyak dalam Quran lau kan? Dan Quran datangkan dengan uslub macam tu. Satu ulama kita tiru uslub lau macam ni. Kalau lau buat satu andaian untuk menunjukkan ini adalah satu kepastian khasnya atas kita sebut ni, bahawasanya buat makhluk ni adalah satu keharusan. Lau macam ni bukan bawa amalan syaitan, tapi inilah keteguhan kepada Tuhan. Lau macam ni tak ada masalah. Pasal lau macam ni, pasal bila kita nak memikir bab ketuhanan ada benda yang tak berlaku, kita andaikan boleh berlaku, bolehkah akal kita menerima keberangkalian macam tu? Itu yang menggunakan lau macam tu. Bolehkah Allah Ta'ala ni bisu? Kalaulah dia bisu, kalau macam ni untuk apa? Untuk mengajar cara berfikir. Kalaulah Allah Ta'ala dia buta, kalaulah dia pekak, kalau dia tak kuasa, kalau dia mati, mana ada alam ni? Tak ada alam ni, tak ada kita, apa kita duk ada? Kan cerdik tu. Jadi lau yang menyebabkan jadi cerdik tak ada masalah. Macam tadi kalau orang kafir boleh gunakan kalimah Allah sebagai Tuhan, maka bolehlah tokoh ni kita panggil masjid. Esok kuil Sri Maha Mariam, apa nak sebut Sri Maha Krishna ke? Sri Krishna. Kita tukar masjid Sri Krishna. Dah Tuhan pun boleh. Apa salah nak tukar nama kuil buah nama masjid? Kita tengok ada band jenazah esok tulis apa? Apa kereta mayat kan? Cerita Cina dia tulis kereta mayat kan? Tu saya tulis kereta mayat. Tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kereta jenazah. Tapi atas lori tu apa dia? Tulis kereta jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tulis. Dah halang nak kata Tuhan kita Allah. Tuhan nama buat Allah juga. Boleh benarkan. Benarkan semua yang eksklusif untuk orang Islam ni bagi orang kafir pakai. Apa gaduh Ramasami anak lelaki Ramalingam? Apa Ramasami bin Ramalingam? Apa masalah? Parya Sami binti bin Keling Sami buahnya tu. Itu. Apa salah nak buah bin binti? Apa masalah? Masalah apa? Dah alang-alang bubuh nama Tuhan pun boleh. Apa salah masalah ketuhanan? Itu yang maksudnya dah lama dah ada orang buat macam tu. Jadi mana khususiat agama kita mana? Sepatutnya kaedah kita benda yang eksklusif, yang is for Muslim only. For Muslim only lah kan? Ada yang sepatutnya yang ni for all, untuk for all. Ada benda yang
for Muslim only. Itulah sekali lalu Allah sebut. Jadi di atas lau dari asal soalan tu, lau yang boleh membawa pada menyanggah takdir, tak menerima takdir dan suratan. Yang tu amalan syaitan. Tapi lau yang dengan tu menyebabkan yakin kepada Allah Ta'ala, termasuk dalam kaedah burhan pula untuk memastikan ni pasti pada Allah Ta'ala dengan jitu padu tanpa ada sebarang ragu. Lau ni adalah perkara yang maha mudah. Kalau disebah nak berdalil macam ni, tak dapat tidak, melainkan dapat yakin menggunakan lau macam ni. Lau macam ni wajib. Satu dalam Quran guna uslub lau. Laula akhartani itu laula kan. Ini memang banyak dalam Quran lau. Rajin pergi baca jumpa. Saya jawab soalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.